Semenjak tertubuhnya kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti rakyat tertanya-tanya tentang prestasi ekonomi Malaysia sejak PRU ke-15. Adakah ekonomi Malaysia terus mengukuh atau sedang berundum? Ekonomi global dilihat mula perlahan dengan pelbagai faktor seperti perubahan iklim, geopolitik dan kenaikan kadar faedah oleh Bank Pusat Amerika Syarikat sedikit sebanyak mungkin akan memberi kesan kepada Malaysia. Walau bagaimanapun, menurut kenyataan media Jabatan Perangkaan Malaysia pada Mei 2023, ekonomi Malaysia bertumbuh pada 5.6% disokong oleh permintaan domestik yang stabil dan pemulihan dalam pasaran buruh. Keluaran dalam negeri kasar KDNK Malaysia pada suku tahun pertama 2023 pula mencatatkan pertumbuhan 7.1% berbanding dengan tahun sebelumnya. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023, lebih baik berbanding pertumbuhan negara serantau seperti Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Prestasi pertumbuhan ini menyumbang kepada sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2023 antara 4.0% hingga 5.0%. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, pertumbuhan pada 2023 disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang meningkat, aktiviti pelaburan yang berterusan, pasaran buruh yang bertambah baik dan aktiviti pelancongan yang lebih giat. Malaysia mencatatkan pelaburan langsung asing FDI sebanyak 12 bilion pada suku pertama 2023 berbanding 19.2 bilion pada suku keempat 2022, yang sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor perkhidmatan kewangan serta perkhidmatan pelombongan dan pembuatan. Retail spending have exceeded pre-pandemic. Vehicle sales have exceeded pre-pandemic. And that is also reflected in the numbers. Private consumption is about, 5.9%, grew by 5.9%. Services sector has improved, continues to improve. Wages continues to improve. Memetik kenyataan Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, prestasi ekonomi pada suku tahun pertama 2023 dipacu oleh kesemua sektor, khususnya sektor perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Pertumbuhan yang tertinggi dicatatkan di sektor perkhidmatan yang bertumbuh pada kadar 7.3%. Sektor pembuatan bertumbuh sebanyak 3.2%. Sektor pertanian bertumbuh sebanyak 0.9%. Sektor pelombongan bertumbuh sebanyak 2.4%. Dan sektor pembinaan bertumbuh sebanyak 7.4%. Justru kita lihat di sini kelima-lima sektor utama ekonomi telah mencatatkan pertumbuhan positif. Mungkin ada di kalangan rakyat yang bertanya, sektor apakah yang memicu ekonomi negara? Secara amnya, sektor ekonomi utama di Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 sektor, iaitu sektor prima, sektor sekunder dan sektor tertiar. Sektor prima, kegiatan yang berkait secara langsung dengan sumber alam seperti penggunaan atau pengeksploitasian sumber akan termasuk ke dalam sektor prima. Contohnya, aktiviti pertanian, perikanan, pembalakan dan pelombongan. Sektor sekunder, bagi sektor yang menggunakan produk atau hasil keluaran daripada sektor prima untuk menjalankan aktivitinya akan termasuk dalam sektor sekunder. Contoh sektor sekunder ialah aktiviti perindustrian dan pembuatan. Sektor tertiar,
Sektor tertiar pula merupakan sektor sokongan kepada sektor prima dan sektor sekunder. Sektor tertiar juga sangat penting bagi menjalinkan dan menyokong kegiatan ekonomi sektor pertanian dan perindustrian. Kemajuan sektor prima dan sekunder juga bergantung kepada sektor tertiar. Umpamanya, sektor pertanian memerlukan perkhidmatan pengangkutan untuk membawa hasil ke kilang dan kilang memerlukan perkhidmatan kewangan, insurans dan pemasaran untuk menjalankan aktivitinya. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia pada Mei 2023, ada beberapa sektor yang menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Antaranya adalah sektor perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, perlombongan dan pengkuarian. Jom kita lihat secara ringkas. Sektor perkhidmatan. Dari segi prestasi sektoral, sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia dengan peningkatan 7.3% pada suku tahun pertama 2023. Prestasi memberangsangkan ini disumbangkan oleh subsektor perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan, perkhidmatan perniagaan, industri makan minuman serta penginapan. Perkembangan kukuh ini didorong oleh agensi pelancongan dan aktiviti berkaitan pelancongan berikutan peningkatan ketibaan pelancong. Sektor pembuatan. Prestasi sektor pembuatan berkembang sederhana sebanyak 3.2% dipacu oleh produk elektrik, elektronik dan optikal. Diikuti pula produk peralatan pengangkutan, pembuatan, pembaikan, minyak, lemak sayuran, lemak haiwan dan pemprosesan makanan. Sebaliknya produk kayu, produk kertas dan percetakan mencatatkan penurunan 4%. Sektor pembinaan. Prestasi sektor pembinaan berkembang 7.4%. Prestasi ini disumbangkan oleh pertumbuhan positif dalam kejuruteraan awam, aktiviti pembinaan pertukangan khas dan bangunan bukan kediaman. Walau bagaimanapun, sektor pembinaan di bangunan kediaman mengalami penyusutan 3.4%. Sektor perlombongan dan pengkuarian. Sektor ini meningkat 2.4% disokong oleh kesemua aktiviti, terutamanya sektor minyak mentah dan kondensat yang meningkat 4.0% pada suku pertama tahun ini. Manakala gas asli bertumbuh pada kadar perlahan sebanyak 0.6%. Di samping itu, prestasi sektor pertanian meningkat marginal sebanyak 0.9% disokong oleh prestasi yang lebih baik dalam subsektor kelapa sawit dan pertanian lain. Apa yang boleh disimpulkan di sini adalah ekonomi Malaysia semakin mengukuh selepas ditadbir oleh bekas Menteri Kewangan terbaik Asia iaitu Anwar Ibrahim. Kemasukan pelaburan langsung asing FDI bernilai tinggi ke negara ini juga membuktikan keyakinan pelabur luar terhadap tadbir urus ekonomi dan kestabilan kerajaan perpaduan. Malaysia terus dipacu dengan permintaan domestik yang tinggi serta faktor belanjawan 2023 Malaysia Madani yang bersifat mengembang, terutama sekali dengan dasar-dasar yang membantu golongan sasar seperti bantuan khusus kepada golongan B40 dan miskin tegar. Prospek ekonomi Malaysia ini diharap akan kekal kukuh walaupun berdepan dengan cabaran global. Saya percaya saudara yang cukup pengalaman dalam pelbagai bidang ini dapat mengenal pasti beberapa langkah perlu yang diambil, ya. Kerana saya lihat soal pelaburan, kedatangan pelaburan itu kian rancak, ya. Dan bila umpamanya AWS masuk, mana beberapa minat negara lain untuk mengasaskan data center itu dah banyak, ya. Termasuk negara China, daripada Singapura dan beberapa negara lain. Jadi dia ada snowballing effect untuk meningkat.
Dan kalau hanya kita tunggu pelaburan, kita tak siapkan jentera kemahiran, pekerjaan, infrastruktur, itu akan jadi masalah. Bila mereka masuk, keperluan-keperluan prasarana kian bertambah. Dan maknanya walaupun kita baru luluskan belanjawan minggu lalu, kita harus mula melihat kerana keadaan berubah dengan begitu pesat. Jadi semua agensi harus membantu melihat perkara ini. Kita ada 12 agensi termasuk Bank Negara supaya ada pemusatan dalam bidang ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan perubahan ini, kerana dalam sebulan dua ini nampak perubahan kerancakan pelaburan itu lebih pesat daripada keadaan sebelumnya dan luar daripada jangkaan kita.